betul. Hari ni kita nak cari setup SMC kita lah, iaitu setup parameter suara kita. Alright. Tap like untuk Pak Din. Berapa yang aku nak? Tanya ni berapa aku nak? 20k. Start. Okay. So yang mana baru masuk dalam ni spam je. Yang mana baru masuk ni korang spam saja tap like untuk Pak Din nak 20k. And on ke tak on? Kalau tak on, carry on. 150k tu Pak Din hari ni. Tak ada, relax lah. 20 sudah, 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Pak Din. Waalaikumsalam. So Pak Din nak 20k. Untuk apa? Untuk kita plan. Ni 4k lah. Sekejap je pun. Okay, sekejap saja. So saya nak korang tap like. Kasih cukup. Kasih cukup 20k. Tak cukup Pak Din merajuk. Itu saja. Pak Din kalau merajuk guys. Saya ni kalau merajuk habis korang. Korang dah hilang satu orang yang sangat handsome kat dalam Malaysia ni. Okay. So tap like. Yang mana baru masuk ni, tap like dulu dekat Pak Din. Cukupkan kat saya 20k. Saya akan start lah mapping dekat korang. And kalau kita lihat daripada H4 ni pun guys, kalau korang tanya saya lah, korang tanya saya tak? Ke tak tanya? Tanya kan? Pak Din merajuk habis lah sendu grup. Tahu pun saya pernah merajuk tau dalam grup. Habis saya senyap. Tok bagi signal mau recovery. Apa benda tu? So kalau kita lihat dekat area sini, sambil-sambil korang tapi tap tu deras sikit jangan lambat-lambat. Kalau lambat-lambat nanti rugi. Alright. So sekarang saya mapping dekat broker Pepperstone lah, iaitu sama dengan Otak FX. Okay. Jam Rolex tu Pak Din, tak adalah. Ini fake punya. Kau tengok, tarikh pun salah, jam waktu pun salah. Sebab saya jarang-jarang pakai. Jadinya bila dia tak pakai, mesin dia tak start. Dia kena start, sebab tu saya pakai. Kalau dia tak start nanti, dia macam motor Chris lah. Dia kena ada anchor tu. Dia kena start dia. Kalau tak jalan. Dia tak jalan, rugi beli. Kalau pakai nanti orang kata riak kan. Aduh, tak tahu lah. Dia tak pakai pun hari-hari. Okay. So nak junam lagi ke gol ni? Mungkin. Cepatlah 20k dulu kat Pak Din. Lagi 5k saja. Lagi 5k saja. 5k tu dah dapat selesai masalah kita. Kena manual adjust tu Pak Din jam tu. Ya, betul. Saya tak tahu macam mana nak adjust. Malas lah nak adjust. Saya pakai kat rumah je. Tak ada masa lah saya nak pakai. Ada zone zero float ke? Ada. Saya bukan zone zero float. Saya akan pakai tok usuk call. Saya bukan more tu kepada nak cari zone zero float sebenarnya. Saya nak carikan dekat korang zone yang boleh dapat 400 pip. Kan saya dah bagi tahu dah kat korang. Nampak alang-alang tu plan sekali untuk this week punya 300 ke 400 pip punya setup lah. Jadi basically korang tap like dulu dekat Pak Din. Pak Din, investor bila nak mula? Investor dah ada dah. Sat tunggu tok balik rumah tu. Dia tengah driving. Dia duduk tengah drive. Yang duk bagi signal tu cucu dia lah tu. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. 20k pun dah sampai. Ini saya adjust lah dekat korang. Yang nak tap like silakan. Semalam saya minta maaf, saya tak sempat nak live sebab saya tengah sakit perut. Sampai hari ni saya sakit perut. Saya tak tahu saya sakit perut sebabkan apa. Okay. Doakanlah saya ni, orang cakap sihat. Cepat sihat. Okay. So saya minta dalam ni ada 178 mata memandang. Korang pergi share lah dekat rakan-rakan korang. Naikkan share ni. Nampak tak button share ni? Pergi je share. Share je dekat kawan-kawan korang yang trader lah. Yang tak trader tu buat apa? Kalau tak ada kawan trader, korang copy saja link. Alright. So kalau kita lihat sekarang pergerakan gold dekat higher time frame lah. Basically kalau saya mula untuk mapping, saya akan gunakan weekly. Okay. Saya memang akan guna weekly. Okay, saya memang akan guna share tau, share. Jangan tak share. Kalau tak share memang tak sayang Pak Din. That's it. Musim sakit perut rasanya. Ya, hari tu musim demam. Semua orang pakai demam. Sekarang musim sakit perut. Memang betul saya cakap sakit perut. Okay. So kalau kita lihat bagus. Terima kasih. Minta yang mana share tu, terima kasih.
Okay, kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, kan, sekarang ni gold, kan, apa yang kita pernah entry 2 ke 3 minggu lepas, kita ada cari peluang untuk cari sell, betul ataupun tidak? Kita memang ada cari peluang, and mostly lah, even though NFP walaupun dia spike atas, saya tetap dengan pendirian saya nak cari peluang untuk sell. Sebab apa? Sebab kita akan buy dekat satu kawasan yang betul-betul kita boleh buy. Kejap. Sebenarnya turun je ni. Mana saya nak tunjuk korang Parameswara punya lukisan, yang kita pernah sell kat atas tu. Mana? Ni. Ini highest tempat yang paling tinggi kita sell kat sini. Ini re-entry second day dia. Ini third day dia, kita re-entry kat bawah sini. So sekarang ni kawasan resisten ni semua kita dah dapat makan. Okay, semua kita dah dapat makan. Kita dah dapat makan almost berapa pip? Almost berapa pip guys? Jangan cakap 400-500 pip lah. Amirah Khan, jangan disebut Amirah Khan dekat sini. Sekarang dia dekat Bali. Tunggu Pak Din lah tu. Tunggu Pak Din. So, kawasan resisten dia, kenapa dia nak react dekat kawasan resisten ni guys? Bukan resisten ni resisten biasa. Macam Pak Din cakap dengan korang lah, resisten ni adalah resisten yang valid. Nak ke tak nak, dekat harga yang tinggi, kita mesti akan cari peluang untuk menjual. That's it. Okay, ni resisten. Okay, dekat resisten ada seller tak? Kalau tak ada seller, dia boleh tak melakukan penurunan? Dia kena ada seller. So kat sini ada seller. Okay, ada seller, and then dia melakukan penurunan tu sampailah dekat kawasan support. Okay, sampailah dekat kawasan support. Di kawasan support ada buyer, pop dia pecahkan, and then dia datang balik, dia buat retracement, dia trapping. Macam-macam lah dekat sini. Ada trendline trapping, ada, semua ada. Dia trap para retail dekat kawasan sini, and then dia respect dekat kawasan seller. Dekat sini pun dia trap tau. Sini kan ada shadow panjang. Kalau korang tengok dekat sini ada shadow panjang kan. Sini pun dia dah makan ramai retail, and then dia collect yang paling atas, yang paling low risk, and then dia terus melakukan penurunan. Okay, kalau kita lihat daripada segi structure sekarang ni, price boleh capai ke area bawah sekali untuk dia exit. Ini exit dia lah. Okay, so kalau tanya Pak Din sekarang ni, pergerakan untuk weekly masih lagi downtrend. Okay, downtrend. Masih lagi kita boleh cari peluang untuk sell. And akan tetapi kadang-kadang boleh jadi dia buat retracement. Kalau kita lihat dekat sini pun, dia dah break ke belum guys? Support ni dah break ke belum? Sakit pun macam musim buah Pak Din, itulah tu. Kan? Dia dah break ke belum? Kalau break, tekan kat Pak Din nombor 2. Komen. Jangan malu-malu. Kalau malu nanti rugi. Jadinya jangan malu. Jangan malu, jangan segan, jangan pilu. Ini abang nak tolong bantu. Dah apa ni? Saya minta suruh komen 2. Asal korang tulis belum dah? Tekan nombor 2. Okay. So sekarang ni breakout ni, dia dah breakout. Patutlah korang komen dah. Sebab sekarang ni dah breakout ke belum? Dah breakout sudah. And then possible untuk price capai ke area 19, 10, 19. Area sini lah, 19, 15. Boleh capai ke area 19-15. Tidak ada masalah, no issue. Okay, clear ataupun tidak? Clear ataupun tidak? Sebab apa? Sebab dia dah collect dekat harga yang tertinggi lah, which is the resistant one. And then sekarang ni roadblock yang pertama dia dekat sini pun, dia dah pun exit ataupun dia dah pun melakukan breakout. Okay, that's the point lah. Clear. Bagus, korang ni bagus. Bagus. Tunggu touch up sikit je. Touch up sikit tu insya-Allah boleh trade. Jangan lupa tap. Okay. So, kalau kita buka balik candlestick sekarang ni, gold ni betul-betul berada di kawasan ni lah. Kalau kita tengok line chart, tadi kalau kita tengok line chart, dia dah melakukan breakout. Tapi weekly dia tutup betul-betul atas line. Okay, that's the point lah. Itu masalah dia sekarang ni. Weekly dia tutup betul-betul atas point. And dia pun tadi pagi buka, dia terus melakukan penurunan lah. Sekitar berapa pip dia melakukan penurunan. Ramai yang pergi cari buy kan. Ramai cari buy. 100 pip dia dah turun. Okay, dia nak sambung turun. Sabar lu. Abang sabar lu bang. Tunggu Pak Din dulu. Okay, so sekarang ni untuk Parameswara, kalau kita lihat kawasan sekarang kan, seolah-olah dia dah melakukan respect ataupun dia dah melakukan collect order di bahagian resistance sini, betul. Okay, dia dah collect dah pun resistance bahagian sini. Dia dah jumpa dah pun area bahagian resistance sini. And dia sekarang tengah melakukan downtrend. That's the point lah. And dia tengah melakukan downtrend. Okay, ada tak ilmu yang Pak Din ajar korang tadi? Korang dah tengok ke belum dalam channel Pak Din? Pak Din kata ini adalah kawasan di mana sekarang ni dia tengah melakukan trendline punya apa? Lebih kurang macam ni lah. Ni dipanggil sebagai trendline trap.
Okay, trendline trap ni sangat bahayalah untuk korang entry sebenarnya. Dia berada di zone pool, berada di kawasan kolam. Korang nak entry ke kat kolam? Saya tanya ni, Pak Din tanya ni korang nak entry dekat kolam ke? Adakah korang nak entry dekat dalam kolam? Tapi kadang-kadang Pak Din, kita nak duit, kita nak cari duit, hari-hari kita nak trade. Kita adalah trader daily Pak Din. Jadinya kita nak cari juga duit, nak cari juga re-entry. Tak ada masalah. Tapi saya bagi tahu awal-awal, bila kita berada, kita ataupun kita trade di bahagian trendline trap, kita agak resiko. Okay, kita berada kita berada di bahagian resiko. Okay, kita berada di bahagian yang sangat resiko dalam market. Faham ataupun tidak? Tak nak. Betul. Nak faham ataupun tidak setakat ni? Okay, sekarang ni dia tengah turun ni, dia nak cari kawasan yang betul-betul dia nak buy. Tunggu bawah le. Betul. Sebab tu saya cakap, benda-benda macam ni, game dia senang je. Benda-benda macam ni, game dia senang je. Kunci dia adalah bersabar. Sikit-sikit faham. Okay, bisa naik ke? Okay, so sekarang ni kalau kita lihat, kalau dia boleh melakukan penurunan dekat daily kita ambil daily lah, hari Isnin baru buka kan. Nak borak banyak pun tak guna bye, takut nanti tersalah direction, pisang. Okay, so sekarang ni kalau kita lihat, dia boleh lagi melakukan penurunan lah. Tidak ada masalah kalau dia nak touch dekat area 1930 ke bawah sini. Okay, area-area bawah sini dia tak ada masalah. And tu pun kita dah dipanggil dia sebagai short buy tau. Faham tak? Kalau kita nak entry pun dekat bahagian area sini, area sini memang ada entry ni. Kalau kita tengok area level sini memang ada entry. Boleh entry dekat sini. Tapi ini hanyalah short sahaja. Short dia kadang-kadang boleh pergi 100 pip tau. Macam dengan Pak Din, korang kena faham, short saya bukan 20 pip BE, bukan. Short saya bukan 30 pip BE. Short saya adalah 100 pip macam tu lah, 100 ke 50 pip minimum. Sebab saya akan gunakan time frame yang besar. Jadinya peluang untuk korang swing tu sangatlah tinggi. Tapi kadang-kadang korang tak mesti bersabar. Okay, so sekarang ni kalau kita lihat dekat bawah sini, ada satu structure yang sangat cantik. For me lah, untuk Pak Din, kalau tanya Pak Din, bawah sini ada satu structure yang cantik, which is dekat sini ada satu support. Okay, ada satu support yang dia belum berjaya collect. Scalping ke short tu, short, dia dipanggil sebagai short lah. Dekat sini nampak tak? Sini ada satu support level. Tapi dia bukan tentang support guys. Support ada banyak dalam market. Kita boleh lihat dekat sini ada support, tapi kenapa dia kena breakout? Okay, it's all about storyline lah. Apa yang diceritakan dekat kita tu ada sebab dan musabab dia guys. Okay, so sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, saya minta yang mana belum follow Tok X Pak Din ni follow kejap. Yang mana belum follow Tok X Pak Din, minta tolong follow sekejap. Boleh ataupun tidak? Ni, Tok X Pak Din tekan follow kat sini. Okay, Tok X Pak Din tekan follow. Bila nak live trade Pak Din? Sabar lu, bagilah saya set up PC saya lu. Okay, yang mana belum follow saya, follow sekarang. Tok X Pak Din tekan follow dekat situ. Okay, sebelum saya sambung dekat area sini, follow tau. Ni, apalah susah sangat, angkat jari, perpap tekan, settle masalah. Okay, ini market goal ke apa bang? Ya betul, ni market goal. So sekarang ni possible untuk dia sampai dekat sini, area sini dia sideway ke lantak kat dia lah, and then dia boleh melakukan kenaikan. Mungkin boleh jadi hari ni, wallahu alam. Tapi kalau tanya saya sekarang, tak bijak kalau nak buy. Sebab daily dia belum sampai lagi daily. Okay, daily dia belum sampai lagi. Now, relax lu. Okay, so dekat area sini mungkin kita boleh carilah kawasan untuk short. Okay, kalau kita tengok rejection dia pun dah sangat menarik lah untuk kita cari peluang untuk buy short untuk hari ni. Okay, buy short sahaja. Kita wallahu alam, kalau hari ni dia boleh bagi satu gaksakan market ataupun satu huntaman market, mungkin dia boleh turun lagi sehingga ke area support sini. So apa tentang support ni? Support ni menceritakan tentang apa dekat kita tuan-tuan dan puan-puan? Okay, support ini menceritakan dekat kita tentang apa? What's the point? Apa yang diceritakan dekat kita dekat support sini? Okay, support sini kalau kita lihat, saya tak nak petik banyak-banyak, tapi ilmu ni budak-budak saya mungkin dia dah tahulah. Ilmu ni saya takkan ceritakan dekat korang, saya takut tak jadi. Okay, sebab saya dah gadaikan satu setup, iaitu setup SNRV saya dekat orang, and benda tu okay, tapi benda tu saya rasa for me is quite kalau secret tu lebih baik. Kalau kita lihat dekat support sini, apa yang kita boleh lihat, yang pertama dia pernah melakukan breakout lah, which is dekat area resistant. Okay, support dekat sini dia melakukan breakout betul. Dia melakukan breakout dekat area resistant. Betul ataupun tidak? So jadinya kita tahu dekat resistant, kita ambil point lah, resistant dan support. Okay, dekat resistant kita tahu ada seller tuan-tuan dan puan-puan, and dekat support kita tahu ada buyer. That's the point lah. Okay, dekat support ada buyer tak? Ada. So kita
Right. And dekat resistance kita tahu ada bahaya tak tuan-tuan dan puan-puan? Ada bahaya. Okay. Bila support berjaya naik and berjaya matikan para seller, kawasan sini memang dia boleh buy. Dia hanya nak trap korang sahaja. Okay. Tapi kalau betulnya kita nak buy, kita akan cari dekat kawasan support yang valid dalam market. Okay. Itu bukan. Itu satu point lah. Kalau kita lihat dekat sini pun, kawasan-kawasan sini ada yang diberi kat kita. Okay, ada yang diberikan dekat kita dekat time frame H4 sebenarnya. Dia ada satulah pembelajaran yang nanti kita akan sambung. Sebab tu saya minta korang follow saya. Kalau saya ajar hari ni semua, dia akan jadi kelas untuk belajar. Tidak menarik. Kita nak bercakap tentang goal, jadinya kita bercakap tentang goal sahaja. Apa yang kita patut buat hari ni. Okay, untuk belajar malam nanti, saya minta yang mana belum follow Tok X Pak Din, follow sekarang. Yang mana belum follow Pak Din, tekan follow sekarang. Tok X Pak Din, tekan je follow. Tok X Pak Din, tekan je follow kat atas ni. Nampak tak atas ni? Tok X Pak Din, tekan follow. Okay. Dah mula banyak bahas topik SNRV Pak Din. Hari tu Pak Din je. Okay. Ya. Nampak tak? Dah mula bahas topik SNRV. Kalau korang nak tahu SNRV ni, pencipta dia saya. Tapi kalau saya claim lebih-lebih pun, nanti korang takkan percaya. And sampai benda tu kadang-kadang dia dah, kalau korang sendiri pun nampak dia dah kurang nak jadi lah. Sebab apa? Sebab benda tu dah dimanipulate oleh ramai orang. And saya tengah ada dalam fasa untuk create satu sistem baru. InsyaAllah akan diproducekan. Nanti saya akan cuba untuk entry, untuk ajar korang cara nak buat long. Okay, position long. So sekarang ni yang mana dah follow saya, Tok X Pak Din, tekan dekat profile, tekan dekat sini. Yang mana dah follow lah, make sure follow dulu lah Pak Din. Make sure follow dulu. So yang mana belum follow, Tok X Pak Din, tekan follow sekarang. Dah follow, nampak tak ni Linktree Legendary Tok Soap, tekan dekat sini. Tekan dekat sini, nanti akan keluar pop-up. Asal lembab sangat ni. Ni, belajar dengan Pak Din Kacak, tekan dekat sini. Nanti terus dibawa masuk ke dalam channel Pak Din. Nanti terus dibawa masuk ke dalam channel Pak Din. Pergi masuk channel Pak Din, cukupkan 14,920 orang. Okay, 920 orang. Okay, pergi sekarang, tekan ni dekat sini. Belajar dengan Pak Din Kacak, tekan kat sini, pop, nanti terus dibawa masuk ke dalam channel Pak Din. Sekarang saya nak now. Sebab apa? Sebab hari-hari, tak nak lah, hari-hari saya akan hantar kat korang benda-benda yang penting dalam market. Jadinya janganlah terlepas. Kalau terlepas, rugi. Sebab benda ni bukan tentang SNR pupak, bukan tentang basic. Okay, dia tentang structure yang penting dalam market. Kita menggunakan konsep smart money konsep. Okay, Pak Din dengan Tok, siapa lagi handsome? Pusing-pusing kot mana pun, saya tetap lagi handsome daripada Tok. Okay, so yang mana belum masuk, tekan je kat sini. Nampak ni, belajar dengan Pak Din Kacak, pap, tekan, nanti terus dibawa masuk ke dalam channel Pak Din. Sekarang saya nak 14,920 orang, 250 mata memandang. Ni ada yang tak masuk lagi. Jadinya pergi masuk sekarang. Okay, so kita sambung sikit lagi. Kita sambung sikit lagi. Boleh tak? Angin lah guys. So saya keluar bersebab. Sebab ni korang tak perlu tahu pun. Like bukan like Tok Abang Pak Din ke? Bukan. Saya keluar ni bersebab guys sebenarnya. So sekarang ni kalau kita lihat dekat bahagian area support, okay, dekat bahagian area support ni, ini adalah dipanggil sebagai kawasan yang sangat valid lah, which is the point dia yang pertama, dia adalah kawasan yang valid untuk kita cari peluang untuk buy. Okay, so dekat sini kita boleh letak target kita lah. Tapi ni swing tau. Saya ingat saya nak entry dekat account investor saya. Saya akan gunakan capital yang sesuai lah untuk saya entry. Okay, so account macam ni korang tak boleh pakai daily punya account tau. Saya minta sangat, macam ni jangan guna account daily korang, sebab dia akan makankan korang punya account. Nanti korang benda tu dah running 10 pip, 20 pip, 30 pip, korang dah takut dah. Sebab benda ni kita akan cuba hold dalam sekitar 100 minimum lah, 100 ke 400 pip. Nak cuba dia. Daripada sini kita akan try lah hold kat mana yang dia boleh capai. Okay, perubahan pergerakan. If kalau dia betul nak breakout, mungkin dia boleh melakukan breakout. For sure lah. Alright. So kalau kita lihat, yang pertama, zone yang pertama kita dekat area sini. Yang mana belum masuk dalam channel Pak Din, pergi masuk. Sebab saya belum hantar lagi mapping. Okay, sekarang pergi masuk sekarang. Trade cara Pak Din dekat Linktree. Okay, so nampak tak, yang pertama dekat sini ada satu zone. Sini satu zone.
And the point of view, kalau kita lihat sebelah dia ni, sebelum ni dia pernah buat kita satu spike lah. Spike ni pun kita pernah masuk buy dekat area sini dulu. Siapa yang pernah follow saya waktu tu, dia pernah masuk buy. Tapi kalau tanya Pak Din, spike sini, kawasan sini, kalau kita nak jadikan dia dua-dua ni zone, memang sangat besar lah. Pak Din, SMC tu macam mana? Smart Money Concept, dia macam mana nak explain kat abang Dia okay, abang trade SNR, abang trade Trendline, abang trade SND. Banyak betul lah tak zone? Banyak ke tak zone? Memang banyak. Kalau abang perasan, abang sendiri akan nampak yang zone abang tu tersangatlah banyak. Betul tak? Zone abang sangat banyak. Jadinya SMC ni dia buat orang, dia tahu dekat kawasan mana price akan trap. Dia more tu kepada structure sebenarnya. Dia tengok kawasan ni ada breakout structure. So kawasan ni tak boleh, kawasan ni dah pernah kena fail dan sebagainya. So for me is bagus lah. Tapi kalau nak belajar benda tu, mostly orang Malaysia jarang buat. Smart Money Concept ni orang putih je selalu pakai. Okay, alright. So pusing-pusing orang putih belajar dengan orang Melayu kat. Tu yang pening tu. Okay, so kalau kita tengok yang pertama, zone yang bawah sini lah. Tapi kalau tanya Pak Din, zone bawah sini agak resiko sebenarnya. Sebab apa? Bila katakanlah dia dah pernah turun, dia respect dekat sini pun, dia melakukan kenaikan, mungkin daily dia boleh tutup dekat atas ni. Kalau kita nak expect dia boleh buat rejection tu, payahlah kan, susah lah. Susah sangat. Okay, so dekat area sini macam Pak Din katalah, tak ada masalah kan? Dekat area-area bawah sini kita akan cari buy lah. Kita akan cari peluang untuk buy. Tapi untuk the long term, memang kita akan tunggu price melakukan penurunan lah. And then barulah kita cari buy. Clear ataupun tidak? Clear ataupun tidak guys? Barulah kita akan cari peluang untuk masuk buy. Tok, kalau ke Malaysia bisa berguru langsung ke? Saya tak ajar orang depan-depan. Tak berminat nak ajar orang depan-depan. Sebab tengok muka orang nanti saya gelak. Saya macam tu sikit guys. Saya macam tu sikit. Tengok muka orang saya suka gelak. Okay, so itu yang pertama lah. Kalau kita lihat, and then itu exit dia. Kalau entry dekat ni, exit dia paling maksimum dia dekat area atas inilah. And tengok dia pun dah compress sekarang ni. Price sekarang ni dia tengah create satu compression lah untuk kita sell, untuk kita re-entry tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya macam saya cakap dengan korang lah, daily dia ni saya risau tau kalau kita nak buy. Tahu tak kenapa? Kenapa? Ada tak yang nak tahu? Kalau ada yang nak tahu, tap like kat Pak Din 40k. Sebab saya nak kentut. Korang relax je, saya takkan bagi korang dengar punya bunyi. Korang tap like je saya punya live ni.